Salam sejahtera kepada Dr. Azli dan saya TJ Prata, berbuat metrik nombor 827483 dan hari ini saya nak membuat perbincangan tentang dua tokoh personality, dua orang tokoh yang saya telah pilih. Yang pertama, Mark Zuckerberg, pengasas Facebook, dan Tan Hui Ling, co-founder Grab. Biografi Mark Zuckerberg, nama asal beliau Mark Elliot Zuckerberg dan lahir pada 14 Mei 1984 di White Plains, New York. Parents dia Edward Zuckerberg dan Karen. Edward Zuckerberg seorang dentist dan Karen pula seorang psikiatrik. Sejak dari kecil beliau suka kepada komputer dan suka mengusik komputer. Dari situlah idea Facebook telah wujud. Beliau pernah memenangi hadiah dalam matematik, astronomi, fizik, classical studies ketika beliau belajar di sekolah. Beliau juga merupakan seorang pengasas Facebook dan juga usahawan teknologi dan dermawan Amerika Syarikat. Beliau juga terkenal sebagai antara 100 orang terkaya di dunia dan kisah hidupnya menjadi inspirasi kepada ramai dan kisah hidupnya juga telah dijadikan filem. Beliau juga merupakan ketua pegawai eksekutif Facebook dan untuk pengetahuan anda, beliau seorang drop out. Bagi Tan Hui Ling pula, beliau merupakan antara 12 Wonder Woman di Asia Tenggara yang telah mengharumi nama negara di mata dunia. Dari Mike Taxi ke Grab Taxi dan kini dikenali sebagai Grab, dan beliau adalah wanita di belakang platform terkemuka di Asia Tenggara. Beliau dibesarkan di Kuala Lumpur dan datang daripada sebuah middle class. Beliau telah membuat degree di Mechanical Engineering di University of Perth dan ayahnya seorang civil engineer dan mothernya seorang imamiah. Sebelum beliau membuat master di Edward Business School, beliau menjadi penganalisis di McKinsey dan Company. Company ini telah menaja Tan Hui Ling untuk membuat master di Edward Business School. Di sinilah beliau berjumpa dengan Anthony Tan, iaitu founder Grab. Di situlah wujudnya idea Grab dan mereka telah mengembangkan Grab. Beliau juga merupakan pengasas bersama dan CEO dan juga usahawan Malaysia. Idea mereka yang ketika berada di Edward Business School, idea untuk mewujudkan Grab telah memenangi naib juara dan memenangi hadiah berjumlah 25 American 25,000 dan mereka menggunakan dana ini dan dana simpanan mereka dan untuk mewujudkan syarikat mereka. Seterusnya, ciri-ciri personality yang terdapat pada dua orang tokoh ini. Pertama, bagi Mark Zuckerberg, beliau seorang yang conscientiousness, striving for superiority, openness, manakala bagi Tan Hui Ling pula seorang visionary person, agreeableness dan prioritizing goal. Seterusnya, Mark Zuckerberg seorang yang neuroticism, agreeableness dan extraversion. Bagi Tan Hui Ling pula seorang yang conscientiousness, humble dan introvert. Mark Zuckerberg seorang yang conscientiousness. Teori ini diambil daripada 5 big personality traits. Maksud conscientiousness ialah tahap kesungguhan yang tinggi yang membuatkan Mark Zuckerberg berjaya. Beliau seorang yang suka meletakkan usaha yang lebih tinggi dan masa tambahan. Contohnya ketika dia membuat face mesh, dia bekerja 8 jam berturut-turut di tengah malam. Ketika membuat Facebook, dia menghabiskan waktunya hari dan berminggu-minggu untuk menyiapkan projek ini. Beliau juga bimbing rakannya untuk bekerja dengan fokus, berhati-hati, bertanggungjawab dan sistematik seperti dia. Seterusnya, striving for superiority. Menurut Alford, setiap manusia mempunyai keinginan untuk menjadi yang sempurna dan mengejar kesempurnaan. Superiority merupakan suatu gerak yang mengarahkan individu
pada kejayaan terutama dalam konteks sosial. Sama seperti Mark, beliau seorang visionary person dan memberi motivasi kepada pekerjanya untuk menjadi yang hebat. Beliau mendorong pekerjanya untuk melakukan sesuatu dengan sempurna dan lengkap sehingga mereka boleh mendapat keunggulan. Beliau juga suka membuat usaha maksimum ke dalam kerjanya agar beliau dapat memperolehi tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, beliau seorang yang openness. Mengikut teori Ocean Big Five, dalam pengalaman mencerminkan keteguhan dan dalam kepercayaan seseorang dan tahap minat seseorang. Manusia yang mempunyai tahap openness yang tinggi bersedia untuk mendengar idea yang baru dan menukar idea mereka sendiri, percaya dan bersikap terbuka dalam memberi tindak balas terhadap maklumat baru. Bagi Mark pula, beliau bukan seorang yang easy going person, tetapi beliau bersedia untuk berubah tingkah laku beliau dan cara berfikir beliau dalam pelbagai kesempatan. Facebook tidak akan mungkin wujud sekiranya Mark Zuckerberg tidak terbuka untuk pengalaman baru. Seterusnya, neuroticism. Ciri personaliti yang kurang baik. Ia disebut kestabilan emosi merangkumi sifat seperti tegang, murung dan cemas. Kebanyakan situasi beliau menunjukkan reaksi yang tidak stabil atau emosi yang tidak stabil dan bertindak tidak rasional. Contohnya, sebelum wujudnya idea FB, beliau bertengkar dengan kekasihnya dan mereka berpisah. Beliau terlalu marah tentang hal itu sehingga dia membuat keputusan untuk menulis tentangnya di blognya. Seterusnya, agreeableness bermaksud kemampuan seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Mark bukan seorang yang easy going person, terutamanya semasa dia membuat programming Facebook. Pada masa itu, beliau lebih banyak menjadi pengurus kerana Facebook adalah idenya dan tidak akan menjadi pemimpin pada ketika itu kerana dia akan mengembangkan dirinya kemudian. Menurut rakan-rakannya, beliau menjadi pemimpin sejati dan bekerja sama bersama mereka dan berdiri untuk mereka dan memimpin syarikatnya ke tempat yang lebih tinggi. Seterusnya, extraversion. Mengikut teori Carl Jung, beliau extrovert bermaksud mengembangkan ciri personaliti seperti berani, peta berbicara, popular di kalangan rakan dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Kesemua ciri-ciri ini amat bersesuaian dengan Mark Zuckerberg. Beliau mempunyai sikap leadership yang baik, memimpin rakan-rakannya ke arah yang lebih tinggi. Beliau juga merupakan seorang yang energetik dan mementingkan kejayaan syarikatnya. Beliau suka kepada perbahasan dan berani mengambil keputusan. Seterusnya, Tan Hui Ling pula seorang yang visionary person. Menurut beliau, sukses adalah berbentuk subjektif dan personal. Kefahaman tentang kejayaan berbeza mengikut manusia. Membina kejayaan yang tersedia dan juga jangan sesekali merasa untuk mencuba dan meniru gaya orang lain dengan tepat. Beliau menyatakan bahawa visi beliau ialah menentukan visi kita sendiri untuk membina syarikat yang didorong oleh teknologi yang luar biasa yang membawa perubahan nyata dan menarik bakat terbaik dari rantau ini. Seterusnya, agreeableness. Daripada Big Five personality trait, agreeableness bermaksud ukuran sifat amanah dan suka menolong seseorang. Beliau percaya bahawa mengambil pekerja yang tepat untuk perkembangan perniagaan adalah penting. Beliau juga menyatakan di sebuah sidang media bahawa beliau dan Anthony Tan bukan seorang yang bijak berbanding dengan pekerjanya dan mereka sukakannya. Beliau juga pernah memberitahu say no to them is some of the most painful things. Seterusnya,
emotional stability. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward Adler, seorang yang mempunyai emotional stability akan menjadi seorang yang stable dan confident. Sama seperti Tan Hui Ling, beliau berani melakukan kesilapan berbanding tidak melakukan atau mengambil risiko. Kebanyakan usahawan lebih kepada dengan jalan yang selamat, tetapi menurut Tan, beliau berani untuk membuat kesilapan dan belajar untuk membuat perkara yang berbeza atau baru. Pada awal perkembangan Grab, Tan telah melakukan banyak kesilapan dan cuba untuk membuat perkara yang baru. Kebanyakan daripada kegagalan itu, beliau belajar untuk memperbaiki dirinya dan mencapai kecemerlangan dengan mengambil keputusan yang rasional. Seterusnya, conscientiousness. Menurut teori Ocean, conscientiousness bermaksud ketelitian, disiplin dan rapi. Seperti Tan Hui Ling, beliau merupakan seorang yang teliti dan berdisiplin. Beliau teliti ketika memilih pekerjanya untuk syarikat. Beliau percaya dengan adanya pekerja yang berkaliber, syarikatnya akan berkembang ke arah yang lebih tinggi. Beliau suka menjadi terbuka dan setia dengan keputusan yang diambil dalam pekerjanya, dengan mengatakan no kepada pekerjanya. Dan beliau teliti dengan keselamatan yang ada pada Grab. Seterusnya, humble. Menurut beliau, untuk menjadikan Grab sebagai sebuah syarikat yang unggul di Asia Tenggara, being humble adalah sama penting untuk dirinya. Beliau berpendapat tanpa sifat humble, kita akan berhenti mengakui perlunya belajar. Kita tidak akan berhenti mengakui perlunya mengupah orang terbaik dan keperluan untuk mengembangkan diri secara berterusan. Terakhir, introvert. Beliau merupakan seorang introvert person. Menurut Carl Jung, seorang yang mempunyai sifat pemalu dan pendiam dikatakan sebagai seorang introvert. Tan merupakan seorang yang introvert dan tidak akan bergaul dengan kebanyakan orang. Beliau juga seorang yang suka untuk merendahkan diri dan mementingkan sifat itu walaupun beliau merupakan seorang CEO. Sampai di sini sahaja pembentangan saya hari ini. Saya berharap perkongsian saya memberi manfaat kepada semua dan terima kasih.